Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton saluran pilihan raya anda. Hari inilah hari penentu. Anda bersama dengan kami, saya Gigi Ahmad dan juga Hakim Rahman. Hari penentu untuk saya kira acara terbesar, acara demokrasi utama dalam negara kita, iaitu pilihan raya umum ke-15. Ya, pilihan raya umum ke-15 kita membuka langkah liputan khas Astro Awani di saluran 501 dan di seluruh platform media sosial Astro Awani. Anda boleh saksikan liputan komprehensif menyeluruh kami bawakan bermula waktu ini, detik ini sehinggalah kepada keputusannya malam nanti dan juga apa yang berlaku selepas keputusannya. Jadi brace yourself. It's going to be a long day hari ini. Harap anda semua dah bersiap sedia nak keluar mengundi. Gigi dah sarapan? Belum sempat lagi, Hakim. Belum sempat lagi. Tapi apa pun, ini kita punya tugas utamalah sebagai media. Setiap kali pilihan raya, lebih-lebih lagi pilihan raya umum ke-15, kami media akan membawakan yang terbaik untuk anda, terutamanya di Astro Awani ini, saluran pilihan raya anda. Semua info berkaitan dengan pilihan raya sebelum anda keluar rumah mengundi itu kami akan sediakan kepada anda di luar sana. Ya, ini pilihan raya yang sekejap, saya mute sekejap. Lupa. Saya rasa pilihan raya yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Kalau kita lihat sebelum ini, PRU14 ada penganalisis yang mengatakan mother of election. Itu betul juga sebab kita menyaksikan pertukaran kerajaan buat kali pertama dalam sejarah penubuhan Malaysia ini. Kali pertama kita menukar kerajaan pada pilihan raya umum ke-14. Tapi kali ini dia pun boleh jadi orang kata apa, mother of all election lagi sekali. Sebab kali ini ianya cukup dinamik. Kita menyaksikan interest terhadap perkembangan politik negara semakin bertambah. Kita juga menyaksikan lebih banyak koalisi ataupun gabungan yang menawarkan diri. Kita punya calon untuk kursi parlimen, kita ada 222 kursi parlimen, tapi calon kita yang menawarkan diri ada lebih 900. Menunjukkan betapa meriahnya pilihan raya pada kali ini, Gigi. Itu merupakan satu sejarah juga, Hakim. Pencalonan yang saya kira terbanyak juga. Dan kita lihat juga PRU ke-15 ini juga antara lain yang paling sengit sekali. Kalau rata-ratanya penganalisis di luar sana melihatkan ini merupakan pilihan raya yang paling sengit sekali. Dengan adanya penglibatan pengundi-pengundi muda, yang mana kita tahu juga pengundi muda ini mewakili, saya kira peningkatannya itu lebih kepada 50%, sekitar 58%. Kalau kita tahu mereka yang layak mengundi ketika ini sekitarnya adalah 21 juta. Jutaan yang akan keluar sekejap lagi untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Kepada anda yang baru nak gerak, saya kira baru gerak nak pergi ke kampung halaman masing-masing, pengundi-pengundi luar kawasan itu, berhati-hati di jalan raya. Sebab pagi tadi, Hakim, hujan dan renyai juga. Dan kita tahu mungkin bila hujan ni takut ada tempat-tempat yang memang dah dinaiki air, tapi tempat yang belum dinaiki air tu takut ada berkemungkinan juga berlakunya banjir. Ya, ini yang kita khawatiri, tapi nanti kita akan bawakan datanya bagaimana perkembangan banjir di seluruh negara pada ketika ini dan juga ramalan cuaca. Tapi yang penting, kalau boleh orang kata apa, keluarlah awal untuk mengundi sebab ada berapa ribu saluran ataupun tempat mengundi yang dibuka oleh pihak SPR pada hari ini. Waktu mengundi jangan lupa pukul 8 pagi tau. 8 pagi sehinggalah pukul 6 petang nanti. Jadi anda ada waktu yang panjang, bolehlah rancang perjalanan anda nak keluar mengundi beramai-ramai, berjemaah pun okey juga sebab ini pilihan raya pesta demokrasi yang kita raikan. Sebab saya kira sebenarnya ramai yang dah pulang ke kampung halaman. Kalau siapa yang berada di Lembah Kelang ini, kalau keluar petang semalam ke awal pagi ni, jalan lengang. Jalan lengang sebenarnya. Tapi ini menunjukkan persediaan kita untuk menghadapi pilihan raya pada hari ini. Sebab pilihan raya kali ini cukup penting, Gigi. Kenapa dia cukup penting? Sebab mungkin ada pelbagai isu yang melingkari landscape politik negara, tapi juga penting sebab kita nak menentukan, nak memberi mandat kepada kerajaan yang akan mentadbir ini sekurang-kurangnya untuk tempoh 5 tahun akan datang.
sebab tahun depan ini bermulanya tempoh sukar. Ya. Ada 3 perkara ataupun 2 perkara yang sedang berlaku yang kita akan perlu tempuh lebih hebat lagi pada tahun depan. Antaranya jangkaan inflasi, ekonomi yang merundum, bagaimana kita nak bangkit kembali daripada peluang mencipta lebih banyak peluang pekerjaan, gaji yang bermaruah, tadbir urus yang lebih baik. Ini semua adalah stake yang kita ada ketika ini, jadi penting untuk anda keluar mengundi, membuat pilihan yang bijak. Gigi. Dan kalau kita lihat Badan Penyelidik Pemerhati Politik mencongak angka, merangka saya kira mendapatkan kajian, merangka statistik itu sendiri untuk melihat bagaimana usaha-usaha mendekati pengundi-pengundi ini, bagaimana untuk menggalakkan mereka turun mengundi. Apa yang pasti seperti yang Hakim katakan, penting untuk kita keluar mengundi kerana inilah saya kira masanya untuk kita semua menentukan hala tuju negara. Banyak sebenarnya isu-isu yang melingkari dalam negara kita seperti kajian-kajian yang kami bentangkan. Isu pertama tu Hakim, sara hidup. Kos sara hidup. Kos sara hidup itulah mana badan kajian itu yang paling utama sekali yang dibimbangkan oleh rakyat. Dan pelbagai lagi isu, terutama isu yang dekat dengan golongan muda ni, sebab pada pilihan raya umum ke-15 pada kali ini, hari inilah harinya kita menyaksikan pertambahan pengundi kali pertama dan pengundi muda lebih daripada 5 juta dengan pelaksanaan undi 18 dan juga pendaftaran pengundi secara automatik. Mereka ini boleh jadi game changer dalam menentukan siapa kerajaan yang akan mentadbir di Putrajaya nanti. Tapi itu nanti kita cerita lagi. Cumanya macam inilah, apa persediaan kita ni sebenarnya nak pergi mengundi? Gigi dah mengundi awal kan? Ya, kita undi pos. Apa persediaannya? Kalau kami pengamal media nak undi pos ni, kami senang je. Kami mohon ada akreditasi, kami memang pengamal media yang berdaftar dan sebagainya. Kita mohon dengan SPR dan dapat undi pos kita beberapa hari lebih awal dan kita hantarkan saja ke pejabat pos untuk hantar ke kawasan atau tempat kami mengundi. Tapi untuk anda ni lebih 20 juta pengundi yang akan yang layak mengundi, yang kita harapkan semua lebih 20 juta ni keluarlah mengundi awal-awal pagi ini. Dah tahu kan nak buat macam mana, dah tahu macam mana nak mengundi apa semua, Gigi. Itulah yang paling penting sekali sebab yang pentingnya tu Hakim kena bawa kad pengenalan. Kad pengenalan tu yang paling penting sekali. Jangan tinggalkan kad pengenalan anda. Semak dekat mana betul-betul tempat anda mengundi ni. Nanti salah sekolah pula. Kan? Tapi pernah terjadi tu. Lagi satu, kalau yang pergi mengundi tu balik, pastikan anda ikut SOP-nya, ada dakwat di jari telunjuk, tak kisah kiri atau kanan. Tapi kalau balik-balik tu ada 10 jari yang bertanda tu, itu masalah tu nanti. Ini sama dengan Hafizah Zaman ni. Tapi apa pun, kalau kita nak lihat, kalau nak tahu tempat mengundi anda di mana, boleh pergi ke laman web mysemak.spr.gov.my. Tapi Gigi, sebenarnya nanti kita akan bawakan data-data ni bersama dengan gadis yang sentuh kita. Tapi sebelum tu kami juga nak memperkenalkan tetamu untuk bersama kami pada pagi ini. Kita ada Ahmad Nakiuddin Mohamad daripada Pertubuhan Demokrat Sosial di Muda, dan juga kita ada aktivis mahasiswa Nurul Rifaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Pagi kedua-duanya. Terima Ready kasih. Dah sarapan semua? Sudah, tadi kita nak cari makan tadi kan. Cepat. Tapi kalau nak sarapan kat sini pun boleh sambil-sambil. Ya. Kalau macam tu kita melihat kepada sebab kedua-duanya tetamu kita ni adalah orang muda. Pastinya kita nak bawakan isu-isu yang melingkari orang muda itu sendiri. Pendidikan terutamanya, ekonomi khususnya. Pekerjaan. Tapi sebelum tu, Nurul Rifaya, di mana anda mengundi? Mungkin perancangannya pada hari ini bagaimana? Okey, selamat pagi. Saya ni adalah sangat pagi untuk anak muda sebenarnya. Bangun pagi bagus sebenarnya. Welcome to the 5am club. Demi negara tercinta. Okey, saya mengundi di Gombak, di Parlimen Gombak antara Pak Sik. panas Betul. Dan of course saya akan mengundilah selepas kita habis pada hari live ni ya. Kita tak tanyalah undi siapa, undi kan rahsia. Bukan rahsia. Tapi Tarikh mengundi tahu bila? Tarikh mengundi pun rahsia. Tak rahsia. Saya mengundi di Titi Wangsa lah, hot seat juga. Titi Wangsa. Sini semua anak-anak muda yang orang kata mewakili demografi Malaysia ni. Bandar, anak muda. Tapi so far macam mana Rifaya lah, kita tengok secara umumnya lah sekarang ni.
Macam mana okey anak muda melihat kempen sepanjang kempen pilihan raya umum ke-14 ni 15 ni? Sebenarnya bagi saya bila pelaksanaan undi 18 telah dilaksanakan, kita boleh lihat sebenarnya banyak ahli-ahli calon yang mengambil pendekatan orang kata menyentuh tentang isu anak muda di dalam komuniti sebuah pihak. Bagi saya sangat menarik bila kita lihat idea yang baru kalau kita berbandingkan dengan pihak 14. Tapi cuma saya agak bila kita lihat engagement dengan pelibatan anak muda dalam segi kempen dan sebagainya itu masih lagi dalam masih berkurang lah. Kita tak nampak dekat situ bahawa anak muda prioritinya adalah dalam bidang politik. Ya. Itulah kita ada bertemu dengan beberapa anak muda sebelum ini, misalnya di Sungai Buloh hot seat juga tu, salah seorangnya berkata bahawa mereka ni kempen fizikal mereka tak pergi, tapi kempen secara online ni digital itulah peluang calon-calon di luar sana untuk engage dan juga memaparkan diri sendirilah, kenalkan diri sendiri melalui online. Bagaimana Nakiyuddin melihat perkara itu, sejauh mana sebenarnya kejayaan kempen secara digital itu? Okeylah, sebelum tu saya track back sikit lah. Kebelakangan ini kita nampak Fahmi Reza ada buat kelas demokrasi. Benar. Dia punya first physical class yang berada di UIA menerima sambutan baik. So kemudian ada UKM, lepas tu UiTM. Kita orang pun ada host juga di Taylor juga. Our expectation dekat IPTS adalah bagi saya lah amat mengejutkan lah. Sebab kita ingat beranggapan bahawa political literasi di IPTS tak begitu meriah. Lepas tu jikalau pernah nampak di Unimap, Fahmi Reza pernah pergi di situ juga kan, pun menerima sambutan baik. Tapi saya punya ungkapan yang saya ingat, ada satu pelajar, abang polis mau berhentikan program itu, dia kata, abang, kalau abang saya boleh datang sini mengajar engineering, kenapa tak boleh mengajar tentang demokrasi, tentang pilihan raya? Ini bukan benda menghasut pun, benda yang kita semua patut belajar. General knowledge. Bila bab online participation tu, ialah saya nampak anak muda sekarang dalam dilema antara pemilih, antara calon atau parti. Itu yang dilema besar yang kita semua nampak sekarang. Tetapi dengan kelas Fahmi Reza ada banyak juga berubahkan pandangan itu kan, sebab dia kena berjalan sebagai satu blok, bukan sebagai satu individu. Ini satu perkara yang menarik lah, melihat partisipasi golongan muda, anak muda, orang kata thirst for the information, for the knowledge untuk politik dan juga demokrasi itu nampak lebih meningkat. Saya kira mungkin ini sebab rentetan episod kecelaruan politik yang berlaku. Saya kira sejak langkah Sheraton, saya kira sejak PRU14 lagi dia membuka mata. Lebih-lebih lagi ketika kita ni sering terkurung sejak beberapa tempoh yang agak lama waktu PKP, pandemik itu lagilah banyak spend masa online. Tapi kalau kita tengok Rifaya rasa adakah apa yang berlaku ini cukup kuat untuk pull the crowd of the youth, untuk tarik keluar pengundi muda ni? Sebab kadang-kadang apa yang orang cakap ni, ini tak tahulah, ini tanggapan segelintir, mungkin tanggapan mereka yang lebih berusia. Mereka ni online saja, di screen saja, di telefon saja, but they don't actually walk the talk. So apa pandangan Rifaya? Sebenarnya kalau kita lihat fenomena dikatakan PRU kali ini, saya rasa luar biasa. Kita boleh lihat malam tadi di Tambun sebenarnya mengejutkan anak muda sebenarnya pada hari ini. Tetapi kalau kita berbincang tentang anak muda sendiri, saya rasa anak muda pada hari ini sudah orang kata mendapat suntikan bahawa nak tak nak kita kena keluar mengundi. Ini adalah tanggungjawab dan of course mereka mengharapkan bahawa ahli-ahli calon yang bakal bertanding ini mereka akan melunaskan segala janji-janji dan juga manifesto. Kalau saya boleh untuk berbicara tentang, kalau kita lihat pergi ke dalam manifesto itu sendiri, banyak sebenarnya orang kata the main idea of the manifesto ataupun the bigger picture yang anak muda sebenarnya tangkap adalah bila kita lihat ada beberapa parti yang menawarkan untuk pemansuhan AUKU. Sebenarnya ia sangat menarik. Macam apa yang Nakiyuddin cakap sebentar tadi, betul, terdapat beberapa orang kata tekanan ataupun beberapa orang kata gate di Universiti Awam, dan sebenarnya of course kita mengharapkan walk the talk dan saya juga mengharapkan untuk semua parti sebenarnya untuk melaksanakan. Cuma bila kita lihat idea beberapa kawasan adanya di mana calon hanya berbicara soal bagaimana untuk
maksudnya memenangkan kerusi masing-masing. Tetapi bila kita melontarkan soalan ataupun pandangan apakah sebenarnya idea yang mereka ingin bawa kepada anak muda, sebenarnya kita boleh lihat tidak semua sebenarnya calon yang bersedia untuk membenarkan anak muda untuk berada dalam bidang politik. Dan saya, kalau kita lihat calon paling termuda dalam PRU ini adalah 25 tahun. Dan kalau kita sepatutnya bila undi 18 telah dilaksanakan, semestinya saya ingin lihat calon yang orang kata, kalau kita lihat daripada RUU undi 18 itu sendiri, 18 tahun sebenarnya dah boleh menjadi calon. Dan semestinya saya mengharapkan untuk orang kata untuk pilihan raya yang akan datang, ataupun PRK ataupun PRU ataupun PRN yang akan datang, adanya orang kata walk the talk lah. Maksudnya RU itu sendiri pun dilaksanakan keseluruhan, bukan hanya FVR dan juga mengundi sahaja, tetapi keseluruhan untuk bagi peluang kepada semua anak muda. Ya. Okey. Kita nak sambung sekejap lagi kenapa pilihan raya kali ini penting terutama untuk anak muda. Tapi sebelum tu kami nak bawakan laporan terkini. Kita baru saja dimaklumkan berkenaan dengan calon Perikatan Nasional bagi kerusi Dun Tioman N42. Kita tahu Pahang juga akan mengadakan PRN maksud saya. Calon Perikatan Nasional Dun Tioman N42 Mat Yunus Ramli dilaporkan telah meninggal dunia pada jam 3.30 pagi tadi dan beliau dipercayai meninggal dunia akibat komplikasi jantung. Umurnya 61 tahun dan kami difahamkan sebelum ini Allahyarham ada dilaporkan mengadu sakit dada dan dah dibawa ke Hospital Rompin oleh anaknya pada lebih kurang jam 3 pagi tadi. Tapi beliau juga dilaporkan ada sejarah sakit, ada darah tinggi, ada kencing manis dan juga ada masalah jantung dan pernah dirawat di Hospital Rompin akibat serangan jantung. Tapi ini satu perkara yang menimbulkan persoalan. Dah ada banyak persoalan pagi ini sebenarnya. Kita sebut maklum, SPR juga telah maklumkan berkenaan dengan tiada pengundian di Parlimen Padang Serai. Tapi bagaimana statusnya ataupun keadaannya bagi kerusi Dun Tioman ini apabila calonnya meninggal dunia pada pagi ini, lebih kurang jam 3.30 pagi tadi. Ini kami akan dapatkan pandangan daripada penganalisis dan juga penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia Dr. G. Manimaran. Sebentar saja lagi, tapi kita harapkan ada penjelasan segera sebab kalau tak ada pilihan raya di Dun Tioman ini kena maklum awal sebab takut orang dah keluar mengundi. Kalau Parlimen Padang Serai kita dah maklum semalam tiada pengundian di Parlimen Padang Serai, tapi kita harapkan ada maklumat terkini dan segera daripada pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ini, Gigi. Tapi apapun kita ucapkan takziah kepada keluarga Mat Yunus Ramli, calon Perikatan Nasional bagi Dun Tioman N42. Baik, banyak sebenarnya yang perlu anda tahu, itu salah satu info, tapi sebelum anda keluar mengundi, terutama kepada pengundi-pengundi muda di luar sana, kita nak ingatkan banyak perkara antaranya syarat-syarat untuk pergi pengundian itu, pertamanya kena bawa diri. Kena sampailah kat tempat pengundian tu. Yelah. Kedua, kena ada kad pengenalan. Saya sampai pos je. Saya tak cakap pasal awak. Okey, tapi selalulah. Tapi apa pun kita kena ingatkan kepada semua kat luar sana. Pertama kena tengok cuaca jugalah. Kalau boleh keluar awal, kita tak nak nanti petang-petang dah hujan lebat akan menyukarkan perjalanan kita ke tempat mengundi. Tapi kalau rakan setugas kita Nur Syazwani Saiful Syam bersedia untuk menerangkan lebih banyak lagi berkenaan dengan syarat-syarat mengundi ini. Syazwani. Okey, Gigi Hakim, selamat pagi dan saya pastinya ketika ini rakyat Malaysia sebenarnya memang betul-betul teruja nak keluar mengundi pada pagi ini walaupun di sekitar Bukit Jalil disebabkan saya tinggal di Petaling Jaya dan juga rakan-rakan setugas yang lain duduk di sekitar Lembah Kelang. Kami pasti pagi tadi hujan lebat, jadi kita nak tengoklah kepada keadaan cuaca, berapa agaknya jumlah pengundi yang akan keluar. Itu kita sedia maklum lebih 21 juta, tapi ada daripada segelintir 21 juta itu telah pun melakukan pengundian awal. Ini data yang saya nak kongsikan. Pengundi biasa hari ini merangkumi 20.905 juta yang akan keluar mengundi yang telah pun menjalankan tanggungjawab mereka dengan lebih awal, termasuklah tentera dan pasangan. Anggota tentera dan pasangan merangkumi 146,737 dan juga anggota polis dan pasangan 118,794 yang sudah pun menjalankan tanggungjawab mereka. Bagi
bagi pengundi tidak hadir luar negara 2,741 ini juga telah pun menjalankan tanggungjawab mereka menggunakan undi pos. Kalau Gigi cakap tadi nak tengok kepada keadaan cuaca. Okey, kita nak tengok di Jabatan Meteorologi Malaysia apa agaknya ramalan yang dibawakan. Kalau kita lihat 4 jam yang lepas, Met Malaysia menyatakan akan berlakunya ribut petir dan juga hujan lebat di sekitar Selangor, merangkumi Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang. Beberapa negeri lain termasuklah di Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak dan juga Sabah. Jadi bagi mereka yang berada di kawasan-kawasan ini yang dijangka akan berlakunya ribut petir adalah digalakkan untuk mungkin ikut cadangan masa yang dah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk anda keluar mengundi nanti. Kalau saya bolehkan kongsi sedikit juga Gigi dan Hakim kalau ikut kepada kita tahulah dengan keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini ada beberapa negeri yang terjejas akibat banjir. Jadi ini jumlahnya setakat pagi ini 2,754 jumlah mangsa di 5 jumlah negeri dan ada 33 jumlah pusat dibuka ketika ini. Ini negeri-negeri yang terjejas akibat banjir. Kalau kita lihat di Johor ada 4 PPS ataupun pusat pemindahan sementara dibuka, diikuti dengan Kelantan 467 mangsa yang ditempatkan di 4 PPS dan negeri yang paling teruk terjejas ketika ini adalah Selangor 1,113 mangsa dan ada 14 PPS dibuka. Kemudian Melaka ada 44 mangsa yang masih terjejas dan juga Perak tinggi juga jumlah mangsanya 852 mangsa yang ditempatkan di 10 PPS. Jadi mereka-mereka ini yang berada di PPS, ini yang menjadi persoalan ketika ini, adakah mereka akan keluar mengundi ataupun tidak. Tapi saya pasti mereka juga teruja Gigi dan Hakim untuk keluar mengundi nanti. Tapi saya nak kongsikan jugalah macam mana nanti kalau anda nak keluar mengundi, apa perkara yang perlu anda bawa bersama anda. Okey, Gigi dan Hakim, apa antaranya perkara yang perlu anda bawa nanti? Saya bawa selepas ini. Saya bawa pasangan. Saya tak pastilah pasangan itu akan membantu ataupun tidak semasa proses mengundi itu nanti. Tapi kita nak ingatkanlah kepada anda semua, kalau anda terlupa nak bawa kad pengenalan, tak payah orang kata rushing nak pergi balik ke rumah tu semata-mata nak bawa IC. Sebab apa? Sebab anda juga boleh menggunakan pasport ataupun saya kira yang paling legit sekali lah, anda boleh menggunakan lesen memandu anda ataupun ada dokumen pengenalan sementara atau juga anda boleh ini resit laporan kehilangan kad pengenalan sekiranya anda hilang IC anda itu. Pagi-pagi ni saya kira ramai yang dah orang kata prepare themselves untuk keluar mengundi ni. Jadi kalau anda tak bawa, bila dah sampai ke pusat mengundi nanti kalau agak-agak terlupalah IC tu, tak apa, boleh guna lesen memandu juga. Noted Hakim dan Gigi? Ya, ada senarai semak nak kena bawa ni, kena sentiasa ingatlah sebab kadang-kala sedangkan calon bertanding pun kadang lupa bawa kad pengenalan. Ini kan pula kita yang menyertai proses demokrasi ni jarang-jarang bertahun-tahun sekali kan. Ya. Syazwani ada maklumat lain ke nak ni sebab Okey. saya Boleh saya kongsikan juga. Okey, saya nak kongsikan jugalah sebab hari ini tetamu kita pada awal pagi ini merangkumi anak-anak muda, betul? Jadi saya nak pecahkan sedikit beberapa data merangkumi pengundi anak muda ini. Kemudian kita nak tanyalah kepada Rifaya dan juga Nakyudin bagaimana perkara-perkara ini mempengaruhi faktor-faktor yang anak-anak muda lihat, apa yang mereka nak untuk keluar mengundi hari ini. Okey, untuk pengundi muda ini kita nak lihat kepada mereka yang berusia 18 ke 20 tahun merangkumi 6.58%. Kemudian mereka yang berusia 20 ke 29 tahun ada 21.79% yang akan keluar mengundi, diikuti dengan 30 ke 39 tahun 22.11%. Ini secara keseluruhannya peratusan yang agak besar juga. Kemudian kita nak lihat kepada 50 ke 59 tahun, 60 ke 69 tahun, mereka ini dah banyak kali mengundi. Jadi kita nak tanyalah kepada Rifaya dan juga Nakyudin, melihat kepada peratusan yang tinggi ini, pastinya ada mereka kongsikan kepada anda apa agaknya faktor-faktor yang membuatkan mereka nak keluar mengundi hari ini. Mungkin Nakyudin boleh jawab. Okay, so masa kita buat tour ke setiap uni, kebanyakan students dia punya sentimen untuk mengundi lah.
adalah kerana FOMO setengah tu. Ya. Fear of missing out. Ya, fear of missing out sebab semua tak nak Ikut trend lah. Semua orang keluar, dia nak keluar mengundi juga. Betul. Tapi faktor calon tu adalah merupakan faktor yang paling besar sekali dalam blok-blok anak muda. Kita pun nampak dalam trend TikTok sekarang, permainan pencaturan politik di TikTok. Ya. Sekarang yang leading adalah antara PH, BN dengan PN sekarang. 3 koalisi utama. 3 koalisi utama. Cuma dia punya trend sentiasa berubah. Jadi kita nampak fluidity dalam kalangan golongan anak muda. Saya termasuklah, tapi saya ada pendirian saya sendiri. Tak apalah. Saya rasa untuk pilihan raya yang hari ini, kemungkinan yang akan menjadi game changer buat saat akhir, the last push tu, mungkin datang dari TikTok last minute. Mana tahu orang tengah beratur, lepas tu tengok TikTok, lepas tu dia tukar dia punya pendapat. Dia last minute tu sebenarnya kadang-kadang dia macam ada bisikan-bisikan siapa nak undi dan sebagainya. Tapi Rifaya, kenapa pilihan raya umum ke-15 kali ini sangat penting, especially for the first time voters, untuk anak muda, orang muda? Kenapa dia sangat penting sebenarnya? Sebab kadang-kadang kan macam penat rasa esok 20 hari bulan tetap kerja sama, tapi dia sebenarnya keputusannya akan kekal untuk 5 tahun sekurang-kurangnya lah kan. Tapi kenapa dia sangat penting sebenarnya, especially untuk anak muda ni? Walaupun sebab saya kira yang dah buat keputusan nak keluar tu bagus, tapi saya kira masih ada lagi yang teragak-agak hesitate Tak pasti lagi. Tak pasti lagi, macam tak tahu nak pilih, tak nak keluar lah. Tak boleh macam itu. Kenapa tak boleh? Okey, kalau kita berbicara macam seperti apa yang Syazwani kata, apa yang membuatkan anak muda keluar mengundi, babe, siapa yang tak like dekat jari, betul tak? So macam benda tu betul, satu trend, mesti akan buat TikTok dan sebagainya. Kalau kita lihat di social media apa yang ni, saya pasti akan banyak sebenarnya gambar-gambar yang dah keluar mengundi. Gambar jari. Gambar jari, buat TikTok dan sebagainya. Meriah. Dia kata hari yang sangat panjang dan hari yang sangat meriah. Tetapi kenapa anak muda perlu mengundi? Kalau kita lihat pada hari ini, pelbagai masalah yang berlaku di dalam universiti, bagai isu tentang seperti apa yang Ji dan juga Hakim saya katakan sebentar tadi, tentang mengata gaji, tentang peluang pekerjaan dan sebagainya. Itu yang membuatkan anak muda pada hari ini bahawa kalau kita lihat beberapa statement daripada, kalau kita lihat pada calon Perdana Menteri daripada Pakatan Harapan, dia sendiri kata if not now then when. So kalau anak muda pada hari ini tak keluar mengundi, saya rasa ini adalah satu perkara yang kita sendiri tak mengamaikan sistem demokrasi dan juga sebenarnya kita rugilah sebab kita boleh membuat keputusan untuk kita menyumbang dan semestinya kalau kita rasa bahawa politik sebenarnya tidak merangkumi kehidupan seharian kita, percayalah bahawa politik sebenarnya sangat berminat untuk sentiasa orang kata bermain-main dengan kehidupan seharian kita. Betul? Dan Politik tak pernah meninggalkan kita kan? Betul. Kalau kita lihat semalam trafik sangatlah sesak dan saya rasa itu is a good sign. Saya pada hari ini bangun pukul 5.30 pagi untuk datang ke studio dengan harapan supaya trafik clear dan kalau tengok KL sangatlah kosong. Yes. Dan itu satu sign yang bagi saya sungguh baiklah. Ya. Macam hari raya. Macam hari raya. KL kosong, Ya, tapi dekat kawasan-kawasan kat negeri, kat tempat kampung tu memang sesak. Betul. Tapi apa pun untuk pengundi di Sabah dan Sarawak, mereka sebenarnya sudah pun start mengundi. Sudah pun mula mengundi pada 7.30 pagi ini. Tapi kepada anda di luar sana masih lagi terfikir kenapa saya perlu keluar untuk mengundi ini. Ini mungkin ada beberapa galakan boleh menyuntik semangat anda untuk keluar mengundi kerana beberapa syarikat ni ada buat kempen satu jari, Hakim. Betul. Tapi kalau kita nak lihat sebenarnya Gigi sebut tadi di Sarawak dan juga di Labuan mereka dah start mengundi awal ni. Kalau kita lihat keadaan, boleh kita saksikan keadaannya di Sarawak dan di Labuan. Pusat pengundian telah pun dibuka jam lebih awal sebenarnya, jam 7.30 pagi lagi. Hari ni dah baru buka ni. Ini suasananya di Kuching, Sarawak ataupun di Miri sebenarnya. Ini di pusat pengundian. Belum buka lagi, 7.30 baru buka. Tapi orang dah mula beratur. Ini satu indikasi yang baik sebenarnya, datang awal. Tapi kita harapkan anak muda ada di belakang, di sebalik kamera ni lah. Sebab yang kita nampak ni pengundi di saluran 1, 2, 3 di visual ni. Kita harapkan anak muda ada di belakang tu. Akan tunggu giliran untuk mengundi. Mesti ada. Mesti ada yang mengawal macam Rifaya 5.30 pagi ni. Ada yang pergi sekali dengan ibu dan bapa kan. Itu yang pastinya. Okey. Tapi Kita berhenti rehat sekejap, bagi peluang nak minum. Saya nampak Rifaya dah pegang-pegang cawan, tengok cawan tu. Kita minum dulu, nanti kita sambung lagi perbincangan kita. Ni hari yang baik untuk kita buat pilihan untuk masa depan kita. Kita kembali selepas ini.
Saluran pilihan raya anda sudah menonton kami, Gigi dan juga Hakim sejak daripada pukul 7 tadi kami bawakan info terkini berkaitan dengan pilihan raya umum ke-15. Hari ini hari penentu kepada anda di luar sana yang tengah bersiap-siap untuk pergi ke pusat mengundi masing-masing. Berhati-hati kalau hujan, saya kira bawalah payung siap-siap kan, sebab beratur Sediakan tu payung pun sebelum hujan. Kalau ada hujan, jalan jugalah. Tapi apa pun, sebenarnya banyak perkara yang kita, tak banyak sebenarnya, sangat ringkas sebenarnya selain jaga keselamatan diri anda, bawa perkara yang paling penting, dokumen pengenalan diri yang penting. Sebab proses demokrasi ini bukan kita lalui seharian ataupun setiap hari, tapi kita tempuhinya sekurang-kurangnya untuk tempoh 5 tahun sekali. Cuma sejak kebelakangan ini ia berlaku sedikit kerap. Sejak pilihan raya umum ke-14 yang lalu dia sedikit kerap yang menyaksikan pertukaran 3 Perdana Menteri, pertukaran beberapa menteri besar di beberapa buah negeri. Tapi ini mungkin menyebabkan kita sedikit terlupa apa yang perlu kita lakukan sebenarnya pada hari pengundian. Kerana di dalam tempat mengundi, di dalam kotak mengundi itu hanya ada kita, pen dan juga kertas yang akan menentukan masa depan negara, hala tuju negara kita untuk tempoh 5 tahun akan datang. Tapi apa sebenarnya nak kena buat masa hari mengundi ni? Syazwani? Hakim, Gigi, okey, saya pasti kalau ini adalah bukan pengalaman anda untuk pertama kali nak keluar mengundi, pasti anda dah tahulah apa nak buat. Tapi bagi mereka yang mungkin pertama kali baru nak keluar mengundi, excited nak keluar mengundi pagi ni, ataupun bagi anda yang dah lupa lah macam mana apa agaknya proses dia, what are the do's and don'ts okey, ini saya nak kongsikan kepada anda yang dah pun dikongsikan oleh SPR sendiri, yang mana pada apa yang perlu anda lakukan, yang pertama adalah kaji siapa calon-calon yang bertanding di kawasan anda. Tak kisahlah kalau ada parlimen lah, kalau ada DUN juga, kaji siapa agaknya calon-calon tersebut. Kemudian selidik latar belakang mereka, pencapaian mereka, isu-isu yang diutarakan, dan juga anda dinasihatkan untuk buat pilihan berasaskan fakta dan undi calon yang pertahankan isu yang anda anggap penting lah. Satu lagi perkara penting juga yang anda kena lakukan sebelum anda nak keluar rumah pergi mengundi itu adalah anda perlu semak daftar pemilih, pusat mengundi dan juga saluran mengundi anda. Di mana anda boleh lakukan perkara ini adalah di My SPR SEMA. Okey, selepas dah tahu semua perkara-perkara itu, dah confident nak keluar rumah ni, nak pergi mengundi, kemudian apa yang anda perlu bawa adalah kad pengenalan. Itu tadi kita dah kongsikan. Kalau tak ada kad pengenalan pun tak apa, lesen memandu, pasport juga boleh digunakan. Kemudian bila dah sampai ke pusat mengundi itu, selain perlu beratur, tunggu queue untuk masuk ke dalam pusat mengundi itu, anda juga perlu pastikan tangan bersih dan tidak bertanda. Ini penting juga. Apa yang dikongsikan oleh SPR adalah tanpa hias kuku seperti cat kuku, kerana selepas itu kerani pusat undi akan sapu dakwat kekal pada jari telunjuk kiri anda. Kemudian cat kuku dan hiasan boleh sebabkan penyapuan dakwat kekal lebih sukar. Ini juga menjadi perdebatan lah saya kira di media sosial beberapa hari yang lepas. Ada yang katakan tak apa, ada yang kata tak boleh. Tapi SPR dah perjelaskan kenapa hias kuku ini tidak dibenarkan. Okey, satu lagi perkara yang anda tidak boleh lakukan sepanjang anda keluar mengundi hari ini adalah anda Sekejap. Okey, Kalau tak boleh hias kuku, pakai apa nama dia? Kutek? Kan? Tak boleh. Tak boleh. Manicure lah. Tak boleh colour lah kan? Okey. Tapi kalau saya boleh bawa majlis ada inai, Saya rasa Ina itu dah diperjelaskan juga tahu. Sebab apa? Dekat social media ni Hakim, petugas-petugas SPR tu sebenarnya dah jelaskan. Dia tidak akan efek apa-apalah. Cuma mungkin nanti bila dah ada tu ada 2 color ke, lebih kurang macam itulah. Tapi as long as jari anda itu nanti ada dakwat itu, dah menandakan anda dah pun keluar mengundi lah. Okey Hakim, faham? Jelas? Jelas. Okey, ini adalah perkara-perkara yang anda tak boleh buat langsung semasa hari mengundi nanti. Adalah saya kira ini perkara yang amat penting juga. Pemakaian baju bertanda parti boleh dianggap berkempen di luar tempoh kempen. Maksudnya anda tak boleh pakai apa-apa pakaian yang ada logo ke, simbol ke, warna pun kalau boleh digalakkan tidak menggambarkan mana-mana parti. Dan sekiranya anda didapati bersalah, hukuman penjara 1 tahun, denda bernilai RM5,000 ataupun kedua-duanya sekali. Dan perkara kedua yang anda tak boleh lakukan adalah ada telefon bimbit ataupun anda pegang handphone anda semasa nak mengundi itu. Anda perlu letakkan di tempat yang disediakan.
lakukan, serah telefon bimbit pada ketua tempat mengundi, jangan ambil gambar, jangan ambil video kertas undi bertanda. Ini amaran tegas kami berikan kepada anda sebab anda boleh dikenakan tindakan sekiranya anda melakukan perkara-perkara tersebut. Dan perkara satu lagi yang anda tak boleh lakukan adalah bawa kertas undi keluar pusat mengundi. Kertas undi perlu dimasukkan ke dalam kotak undi selepas anda melakukan undian anda itu. Jika bawa keluar dari pusat mengundi, anda boleh disabitkan dengan hukuman penjara 2 tahun, kompaun RM5,000 ataupun kedua-duanya sekali. Dan pastinya kita harapkan dengan do's and don'ts yang kita bentangkan ini, sedikit sebanyak dapat memberi peringatan lah kepada orang ramai yang nak keluar mengundi nanti. Dan kalau anda keluar mengundi, anda juga boleh kongsikan foto-foto, video, tapi janganlah kat dalam pusat mengundi itu. Mungkin ketika anda tengah beratur ke, excited ramai-ramai ke, gunakan hashtag Malaysia Memilih. Dan juga saya dah undi kalau anda dah keluar undi nanti. Hakim, Jiji. Ya, menarik sebenarnya. Kalau bawa keluar kertas undi itu dah kira undi rosak tau, Hakim. Tak mengundi lah, siapa suruh bawa keluar? Macam ni orang nak kira kalau dah bawa keluar Kiranya kertas itu undi tu. antara perkara yang boleh menyumbang kepada undi rosak. Bukannya terkoyak atau kertas undi itu basah dan sebagainya. Tapi kalau tak dimasukkan dalam kotak undi tu, Tak ada itulah. mana lah Tak ada mengundi makna kalau je tak lah. masuk dalam kotak kan. Tapi terima kasih Sazwani. Nanti kita tengok macam mana cara nak mengundi. Cara nak mengundi tu senang je, pakai pangkah je nanti. Tapi sebenarnya Sazwani sebut pasal tempat mengundi ni Sazwani. Kita sebenarnya dah tempatkan wartawan-wartawan di lapangan di seluruh negara sebenarnya. Kita ada wartawan kita ada Hafizi Azaman di Gombak, kita ada Umar Bati Ramayah di Permatang Pauh, kita ada Ridauddin Daud di Bagan Datuk, dan juga kita ada 2 wakil Syawani di Sabah. Jangan lupa Hasimi tu di Penampang. Hasimi. Comel di hujung tu. Hasimi di Penampang Sabah dan juga Fazizai Ali di Marang dan Fadilah Sulaiman di Miri Sarawak. Saya kira rakan-rakan ni bila dengar Hafizi kat situ kena faham-faham je lah Ridauddin dan Hasimi Umar ya. Ada Hafizi di Gombak tu, jadi anda boleh rehat duduk sekejap sebab saya kira sebenarnya kita nak terus pergi kepada Gombak lah. Ini tempat mengundi Rifayah nanti kan? Betul. Belum lagi. Okey, tak apa. Sebelum ganti dulu kita bagi mereka ni standby siap-siap dulu sebab Hafizi mungkin nak gather sebab mungkin kita boleh keluar pergi sarapan sementara tunggu Hafizi melintas langsung nanti. Tapi saya nak patah baliklah kepada 2 tetamu kita, Rifayah dan juga Nakiuddin. Okey, sebab tadi kita sebut mengenai bagaimana Fahmi Reza tadi ada Nakiuddin sebut. Mereka ni anak muda ni dambarkan knowledge, pengetahuan, maklumat. Tetapi adakah ia mencukupi untuk mereka ni sebenarnya buat keputusan yang betul? Apa yang betul sebenarnya? Sebab ni proses demokrasi. Daripada side Rifayah mungkin nampak perkara A betul. Dia macam perspektif 6 dan 9. Di tempat Rifayah nampak 6, di tempat saya nampak 9. Tapi kita berduanya betul sebenarnya. Tapi apa sebenarnya yang perlu dipertimbangkan anak-anak muda sekarang ni, terutamanya mereka nak mengundi ni, sebab ini pertimbangan ini negara kita ni berada di persimpangan ketika ini. Jadi apa perkara yang perlu mereka pertimbangkan sebelum mereka buat keputusan nak mengundi ni? Okey, kalau kita lihat seperti apa yang Syazwani kata, pertama sekali kita perlu tahu siapa calon kawasan kita. Betul kalau mungkin tempat Hakim nampak 9, tempat saya nampak 6. Mungkin kalau kita tanya Nakiuddin mungkin nampak pendapat yang berbeza, mungkin Illuminati katanya. Tetapi bagi saya sebenarnya kalau kita tidak boleh katakan bahawa anak muda tidak ada satu kayu ukur yang asas ataupun tidak ada pengetahuan tentang apa-apa. Sebab secara tidak langsung kita lahir-lahir je sebenarnya memang dah terlibat dalam politik. Kalau ibu ayah kita dulu komplain bil mahal untuk menyarakan kita, mungkin sekarang ni lebih, orang kata lebih mahal. Kalau mungkin satu hari nanti kalau Hakim mungkin kahwin, mungkin harganya berbeza kepada 20 kepada 30 tahun yang lepas. Jadi kalau kita bicara tentang anak muda, kita tidak boleh melihatkan kepada umur mereka. Mungkin ada yang 50 tahun yang mereka yang sudah berlanjut usia pun tidak tahu lagi cara untuk mengundi, tidak tahu untuk pilih bagaimana ataupun mengambil keputusan untuk tidak mengundi. Tetapi saya faham naratif di mana setengah golongan anak muda cenderung untuk memilih calon ataupun untuk mengundi melihatkan kepada naratif keluarga. Mungkin ibu bapanya adalah penyokong sesebuah
parti dan menyebabkan bahawa naratif ataupun keadaan environmentnya adalah membesar daripada dengan sudut ideologi parti itu. Tetapi kita tidak boleh salahkan mereka. Saya rasa ini bila kita keluar mengundi, ini menunjukkan bahawa ideologi ataupun naratif anak muda ini adalah cabaran sebenarnya untuk semua calon untuk mencari satu pendekatan yang kalau kita lihat this is actually flip coin untuk semua calon supaya untuk mencari pendekatan yang berbeza. Kalau kita lihat di Masjid Tanah adanya banner-banner yang saya rasa menarik. Kalau undi calon tersebut dapat MACD. Kalau undi calon tersebut internet makin laju. Kalau kita lihat dinosaur punya. betul dinosaur. Sangat menarik. Itu satu Sangat kreatif sebenarnya pendekatannya. Kalau kita lihat di Gombak, saya kira di mana-mananya banner, di mana-mananya saya rasa kalau dulu saya melihat di satu kawasan itu jabatannya adalah orang kata iklan tentang KFC adanya ada sebagainya, tapi sekarang ini bertukar. Saya nampak banyak sebenarnya gambar-gambar calon yang mengambil pendekatan yang sungguh menarik. Adanya katakan bahawa undi calon itu ibarat Panadol. Mungkin boleh menyelesaikan semua masalah. Jadi saya rasa itu adalah satu pendekatan yang menarik. Dan itu adalah cabaran sebenarnya untuk semua calon. Dan juga Nakiuddin, kalau kita melihat perkara, kita selalu menyatakan bahawa penting untuk anak muda ni keluar mengundi. Anak muda ni dahagakan ilmu, literasi politik. Tapi dari segi kekeliruan, apa sebenarnya yang mereka mungkin kurang faham berkenaan situasi ketika ini? Apa persoalan yang selalu bermain di minda anak muda kalau kita bercakap mengenai politik dan juga pentadbiran negara tu? Okay, saya ada cerita menarik lah. Minggu lepas ada berjumpa dengan beberapa orang di Ampang. Saya duduk di Ampang tapi ini di Tidurwangsa. Bagi saya, satu yang ungkapan yang amat mengelirukan, dia bercakap bahawa dia mahu Zuraidah sebagai calon, tapi mahu BN sebagai kerajaan. Sebab percayakan bahawa PBM itu bawah BN. Jadi saya rasa bakal datang ini, apa yang anak muda harus menekankan adalah fahamkan setiap calon di komponen parti mana. Itu adalah penting, nombor satu. Nombor dua, kita tengok track record lah. Sama ada apa-apa polisi yang dibawakan, ada perubahan ke tak. Saya rasa itu adalah key utama sebelum kita tengok pada calon lah. Itu antara kekeliruan. Maksudnya apa tu? Kempen yang gagal ataupun kurangnya rasa ingin tahu mengenai calon di tempat sendiri? Sebab saya perasan kalau sekarang masa pilihan raya ni ada banyak orang kata psychological war. Ya. Dia kata, oh dia ni bersama dengan kita, dia ni bersama dengan mereka. So bila sebagai calon, dia orang pun ada dilema juga macam, bukan dia ni parti A, kenapa dia kat parti B pula menggambar? So tak tahu, pendapat saya SPR perlu ambil kisah pasal tentang ini sebab ni adalah apa kata boleh jadi titik pergerakan ke arah lain. Ya, itu mungkin persoalan yang timbul sebab kalau kita lihat soal pendidikan, bukan pendidikan secara umum tapi literasi politik. Literasi politik, pendidikan mengenai demokrasi itu banyak dilakukan oleh orang persendirian, aktivis seperti Fahmi Reza kita lihat walaupun dia sedikit kontroversi tapi saya kira ia satu inisiatif yang baik sebenarnya sebab saya kira kalau kita tak ikuti pengajian AM di tingkatan 6 dulu mungkin tak dapat kan, tapi ini pengetahuan umum dan mungkin kalau kita ni tak terlibat secara langsung dengan media ataupun dengan dunia politik, itu satu perkara yang agak alien sebenarnya. Tapi sebenarnya topik pasal governance ni ada di Form 5 sejarah. Dah ada sebenarnya. Dah ada. Cuma setiap kali kalau exam, kalau perasan, topik tu takkan keluar pada exam. So jadi kita akan terlepas pandang begitu saja. Ya, dan mungkin juga cara maklumat itu disampaikan dengan anak muda sekarang ni kalau kita lihat memenuhi ruangan platform media sosial. Cara mereka menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan sesuatu idea ataupun kempen juga cukup menarik sebenarnya dan ini diterjemah dan dibuktikan dengan apa yang kita dapat lihat. Kalau buka feed sekarang ni sama ada di Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Facebook mungkin kurang lah ataupun di Snapchat sekarang ni lepas tu ada apps baru apa lagi nama dia? Snapchat Saya dah delete dah apps Snapchat. Pernah ada rupanya. Tak sangka. Tapi apa pun TikTok memang memainkan peranan sebagai medium kempen kepada anak-anak muda pada kempen pilihan raya umum kali ini. Tapi kalau kita lihat kempen TikTok yang apa yang menariknya, kebanyakan kempen politik dia tak bawa ke depan mesej utama. Apakah manifesto, apakah perubahan yang nak buat. Kebanyakannya hanyalah pada muzik dan trend dua jadilah, lepas tu joget-joget sana sini, swipe punya trend. Jadi mereka, saya rasa kempen TikTok ni boleh jadi bahaya juga. Yes.
Sebab orang tak faham the full Sebab dia hanya extent. surface sahaja kan. Betul. Ya, tapi itu juga mungkin maklumat dia ialah memahami ekosistem di platform media sosial itu sendiri, what the time attention yang kita gunakan, berapa saat je untuk kita grab the attention. Kalau nak ada political discourse yang agak panjang macam Fahmi Reza buat tu, dia perlu lebih menarik daripada apa yang contohnya Fahmi Reza buat. Tapi kalau lecture dalam kelas, ada papan, ada slide, ada PowerPoint dan sebagainya, itu mungkin perlu pendekatan yang tambah baik lah sebenarnya. Tapi kita nak tengok sebenarnya, kita ada laporan daripada Ibrahim Sani. Ibrahim Sani. Sebenarnya kita nak tengok apa yang ada di media sosial sekarang ni. Okey, media sosial masih lagi hangat tentang news yang baru sahaja break, iaitu tentang kematian ataupun calon Perikatan Nasional Don Tioman, Allahyarham Yunus Ramli. Kita akan dapatkan berita terkini tentang apakah langkah-langkah seterusnya untuk Don Tioman. Namun sedemikian, kita nak fokus tentang isu-isu yang berkaitan tentang pengundi, sebab antara isu yang sering kali disebutkan oleh polling institute seperti YouGov, Ilham Center dan Merdeka, termasuklah isu inflasi, kos sara hidup dan juga isu rasuah. Dan antara perkara ni, kalau kita tengok, isu tetap menjadi antara one of the three issues yang menjadi satu consideration untuk pengundi. Calon tetap menjadi satu big consideration kepada pengundi yang akan memilih isu ini. Parti is 32% dan juga isu kembali kepada 30%. Jadi 30% daripada 100%, of that 30%, normally 3 benda, iaitu inflation, cost of living dan juga corruption. Tapi kalau kita tengok, dia punya division dia agak different lah juga, sebab Melayu dengan Cina dengan India dan sebagainya mempunyai I guess a different sentiment towards issues. For instance, Melayu 38%, Chinese 34%, tetapi within the Chinese population, corruption remains to be high. Tapi melihat Melayu, isu-isu tentang kos sara hidup, it actually cuts across golongan B40, M40 dan juga T20. So cost of living, mana-mana calon yang agak critical dan juga clear tentang plan diorang tentang menangani isu inflasi, kos sara hidup dan juga isu-isu perniagaan, macam mana nak tolong SME ataupun PKS di Malaysia ini, menjadi satu tanda yang agak besar. Another thing yang kita kena consider adalah tentang pengundi yang berumur di antara 18 hingga 20 tahun yang membentuk 1.4 juta daripada 21 juta, pengundi di antara 29 tahun ke 21 tahun ke 29 tahun yang membentuk 4.6 juta, total 6 juta ataupun sekitar 29%. 29% of voters daripada 21 million adalah mereka yang di bawah 29 years old. So apakah hala tuju dan corak pemilihan mereka terhadap pemilihan-pemilihan dalam PRU ini? Kita pun tak tahu, all the political parties pun tak tahu, tapi issues are there, iaitu inflation, kos sara hidup dan juga rasuah. Sebelum kita cut to back to Gigi dengan juga Hakim, sekali lagi kita nak ingatkan pesanan daripada SPR untuk memastikan bahawa kalau boleh sila ke semak SPR dan memastikan waktu keluar mengundi, recommended waktu keluar mengundi itu disemak. Ini kerana untuk memastikan semua saluran mengundi dan juga pusat mengundi dapat cater to the surge of voters yang kita jangkakan akan mencecah 80% ataupun lebih daripada 21 million. So imagine polling opens at 8 o'clock dan akan tutup pada 6 o'clock. So that's 10 hours. 10 hours untuk saring 21 juta. Of that, assuming 80% goes out to vote, or more than that goes out to vote. So imagine 17,000 nak disaring ke dalam ke semua pusat-pusat mengundi ni. So ramai orang. So kalau bolehlah kita semak waktu keluar mengundi yang terbaik ataupun yang disarankan oleh SPR. Ada 9,000 pusat mengundi di Malaysia, ada 38,000 saluran dan juga 360,000 petugas SPR yang akan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan proses PRU ini dapat berjalan lancar. Hakim, Gigi? Okey, mungkin macam Rifaya dengan Nakwidi bila dengar ni nampak
angka nombor kan. Sebab apa? Sebab Ibrahim Sani ni, jangan pergi mana Ibrahim Sani. Ibrahim Sani ni sebenarnya dia orang bisnes. Jadi dia melihat dari sudut nombor, sentimen pasar dan sebagainya. Ibrahim Yes. mengundi kali ke berapa ni? Ini kali keempat saya mengundi. Oh, it's actually important point Hakim sebab kita selalu cakap pasal undi 18. Kita sering kurang bercakap tentang new voters. Tak kisah umur berapa sebab new voters ni sebelum ni kan kita kena register dekat SPR. So waktu dulu saya kecil dulu, saya kena pergi register dekat MySPR untuk menjadikan saya sebagai pengundi. Now automatic voter registration. So this automatic voter registration ada angka yang menganggarkan sehingga 2 juta daripada 21 juta cutting across all figures, all bracket, age bracket. So adakah mereka akan keluar mengundi? Sebab diorang tak register untuk jadi voter. But now diorang adalah automatic voter. Will they come out and vote? That's another key figure tau. That's why PRU 15 ni orang susah nak anggarkan ke mana hala tuju ataupun direction result ni akan berlaku. That's why all these three polling centres, YouGov, Ilham Center dan juga Merdeka Center dan juga beberapa polling-polling yang telah dijalankan oleh institut yang lain terutamanya IPTA seperti UM dan sebagainya sering kali menyatakan bahawa okey percentage ni sokong PH, percentage ni sokong PN dan sebagainya tapi undecided is actually 20% or more according to all the polling centres. So ini memberikan satu gambaran di mana ada wujud sesuatu di mana 2 juta daripada 21 juta mungkin tak akan pergi keluar vote, mungkin akan keluar vote. So kita tak tahu macam mana situasi dia sekarang. So apa yang kita nak tengok adalah, or at least for me lah, saya nak tengok apakah peratusan mengundi pada say for instance pukul 10, pukul 12, pukul 2. Sebab ini akan bagi satu clarity terhadap interest pengundi Malaysia sebanyak 21 juta ni. Ya, sangat menarik sebenarnya untuk kita bincang-bincangkan pagi ini sebab kalau kita lihat Ibrahim dan juga Rifaya dan juga Naikuddin, sewaktu PRU 14 undi awal melibatkan anggota tentera dan juga polis, peratusan keluar mengundinya cuma 85%. Ya. Tapi kali ini untuk kali tinggi. ini tinggi 94 berapa dah, lebih 94% dah menunjukkan Lebih interest tu 94%. tinggi. Jadi ini mungkin indikasi awal, kita bukan badan kaji selidik tapi Ibrahim mungkin ini indikasi awal lah nak lihat bagaimana interest mereka untuk keluar mengundi sebab tapi betul lah. Actually Hakim, bagus juga poin yang Hakim raise tadi. Sebab peratusan untuk pengundi awal, kalau kita tolak 5 to 10%, itulah dia angka total voter pada PRU. Kalau ikut PRU 14, PRU 13 dan sebagainya. So kalau 95% you can make your own guess but it's going to be a high turnout for today. Ya, harap Ibrahim, adakah kempen satu jari yang dilakukan oleh kebanyakan syarikat tu boleh menggalakkan mereka keluar mengundi? Kita tak naklah sebut syarikat-syarikat mana kan, tapi kejap lagi saya nak mengundi pukul 2, pukul 3 nanti sebab saya punya waktu saranan saya untuk mengundi adalah pukul 2. So after saya mengundi, saya akan beli ice cream daripada one particular chain in Kuala Lumpur ni. Ada banyak sebenarnya. Nanti tapi kalau pasal ayam free. kalau boleh Ibrahim bawa balik lah untuk kita juga kan. Tapi Tak boleh ada satu Tak boleh, satu jari satu je. Tapi itulah dia, mekanisme dia macam mana? Sebab kalau saya visit all the Kami chains ni undi kat pos KL lagi lah. tak, dia ada dalam satu location tu ada 3 outlet ni. Ya. So adakah ini maksud saya boleh dapat ice cream free di outlet A, lepas tu pergi outlet B, outlet C? Kalau saya jadi Sebenarnya Ibrahim boleh. Sani, saya guna satu jari tu, saya pergi ke outlet yang berbeza sebab dawat tu kekal. Akhir kan? Kita jadi pengguna yang bijak. Tapi okey, terima kasih Ibrahim Sani. Relax kejap, nanti kita sambung lagi Ibrahim Sani.